Salam bahagia bertemu kembali rentasan berita edisi 1055 saya Zawaz Yusof antara paparan utama malam ini. Nampaknya rumusan SC semakin pelik. Entah ke mana perginya wang royalti negeri Kelantan. Pembalakan dibela, Pak Belang pula dipersalahkan. Perdana Menteri mahu rakyat terima keputusan siasatan SC. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah kesipuan diperlekeh orang ramai kerana kenyataan peliknya berhubung akaun dagangan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC buat U-turn. Kemarin 19 Januari 2022, SC mengeluarkan kenyataan berbeza berbunyi begini. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC ingin menjelaskan bahawa bukti bebas yang dikumpul semasa siasatan ke dalam akaun dagangan Tan Sri Azam Baki TSAB menunjukkan bahawa Tan Sri Azam Baki ialah pemegang akaun yang dinamakan dan mempunyai kawalan ke atas akaun dagangan tersebut. Tan Sri Azam Baki mengendalikan akaun yang telah dibukanya kerana dia telah memberi arahan untuk membeli, menjual dan memindahkan sekuriti daripada akaun tersebut. Oleh itu, SC membuat keputusan bahawa tiada pelanggaran Seksyen 25/4 Akta Industri Sekuriti Depository Pusat 1991. Sehari sebelum itu, SC dipetik menerusi laman rasminya berkata, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC mengeluarkan kenyataan media ini untuk menjawab pertanyaan media yang diterima pada hari ini mengenai hasil siasatan SC di bawah Seksyen 25/4 SIKDA berhubung akaun dagangan Tan Sri Azam Baki dirujuk sebagai siasatan tersebut. Pada peringkat awalnya, SC ingin menyatakan bahawa sebagai pengawal selia pasaran modal, bidang kuasa kawal selia SC adalah sebagaimana yang terkandung di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993 SCMA, Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 CMSA dan Akta Perindustrian Sekuriti Depository Pusat 1991 SIKDA. Sehubungan dengan ini, siasatan tersebut adalah berkaitan dengan isu sama ada telah berlaku pelanggaran di bawah Seksyen 25/4 SIKDA. Seksyen 25/4 menyatakan bahawa suatu akaun dagangan mesti dibuka di atas nama pemilik, beneficial atau penama yang diberi kuasa. SC telah menamatkan inkuari dan berdasarkan keterangan yang dikumpulkan, PSC tidak dapat membuat penemuan secara konklusif bahawa pelanggaran di bawah Seksyen 25/4 SIKDA telah berlaku. Berita harian pada hari yang sama memetik Azam sebagai berkata, keputusan dibuat SC mendapati tiada kesalahan dilakukan olehnya. Saya dimaklumkan oleh pihak SC bahawa siasatan terhadap perkara itu sudah dimuktamadkan. Oleh itu, pihak SC telah menutup fail inkuari berkenaan. Kenyataan terbaru SC itu memperakui hujah Azam bahawa tiada kesalahan yang dilakukan olehnya berhubung akaun dagangannya di bawah Seksyen 25/4 SIKDA. Ini kerana menurut siasatan SC mendapati bahawa Azam Baki merupakan individu yang menggunakan akaun miliknya untuk berdagang saham. Maknanya, SC tidak menemukan bukti konklusif bahawa berlaku perdagangan proksi oleh Azam Baki. Siasatan tamat. Kes tutup. Belum lagi. Seksyen 25/4 SIKDA memperuntukkan bahawa akaun dagangan mesti dibuka atas nama yang berfaedah pemilik atau penama yang diberi kuasa. Bagaimanapun, Azam Baki menegaskan beliau membenarkan adiknya Nasir Baki membeli saham menggunakan akaun dagangannya. Kenyataan Azam Baki ini mendorong SC untuk menyiasat sama ada berlaku penyalahgunaan akaun dagangannya yang melanggar Seksyen 25/4 SIKDA. Namun, SC dalam siasatannya mendapati perkara sedemikian tidak berlaku kerana Azam Baki mempunyai kawalan ke atas akaun dagangannya dan telah memberi arahan untuk membeli, menjual dan memindahkan sekuriti daripada akaun tersebut. Azam Baki dikatakan memiliki
1,930,000 saham dalam GETS Global Berhad pada 30 April 2015 dan 2,156,000 waran dalam Excel Force MSC Berhad pada Mac 2016. GETS Global Berhad kini bernama Konsortium Bus Express Semenanjung. Justru penjelasan SC ini menimbulkan persoalan baharu iaitu pertama, adakah Azam Baki tidak bercakap benar apabila mendakwa saham itu bukan miliknya tetapi dibeli oleh adiknya Nasir Baki atas namanya? Kedua, dari mana Azam Baki mendapat dana sehingga mampu membeli saham banyak sedangkan beliau hanya seorang pegawai awam? Dan ketiga, adakah beliau sudah mengisytiharkan hartanya, isterinya dan anak-anaknya seperti dikehendaki oleh peraturan yang ada? Tata laku pegawai awam tertakluk kepada Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 2002 yang memperincikan mengenai pemilikan dan pengisytiharan harta oleh pegawai awam. Perkeliling ini menyatakan bahawa perlu membuat pengisytiharan harta sama ada harta tak alih atau harta alih. Harta alih merangkumi pertama, apa-apa bentuk wang tunai di mana jua dideposit atau disimpan. Kedua, share, saham, debentur, bond atau sekuriti lain. Dan ketiga, apa-apa bentuk lesen atau permit perdagangan, perniagaan atau komersial. Keempat, apa-apa harta alih yang lain termasuklah segala jenis kenderaan motor, barang kemas, keahlian kelab, perabot rumah dan alat sukan yang harga belian tiap-tiap satunya melebihi 6 bulan emolumen atau RM10,000 mengikut mana yang lebih rendah. Azam Baki perlu menjawab persoalan tersebut demi membersihkan namanya. Oleh kerana itu, beliau perlu hadir ke mesyuarat Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen bagi agensi-agensi PSC di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk siasatan jika dipanggil. Bukan beliau sahaja, SC juga perlu dipanggil untuk memberi keterangannya sebelum kewibawaan badan itu musnah. Jika ini berlaku, nama Malaysia pada mata pelabur asing akan terus merudum. Siapa yang mahu melabur di sini apabila negara diselubungi persoalan integriti dan ketelusan dalam tadbir urus agensi-agensinya? Sudah beberapa hari persoalan ini ditimbulkan, namun pimpinan Kerajaan PAS Kelantan masih lagi krik-krik tanpa sebarang jawapan. Pada 16 Januari lalu, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata Kerajaan Pusat telah menyalurkan RM400 juta bayaran petroleum kepada Kerajaan Kelantan bagi tahun 2020 dan 2021. Dia berkata bayaran itu diberikan terus kepada kerajaan negeri berdasarkan 5% daripada hasil petroleum negeri. Pembayaran sebanyak RM200 juta telah dibuat tahun lalu dan untuk 2020 juga RM200 juta. Bayaran ini dibuat secara terus dan 100% disalurkan kepada kerajaan negeri berdasarkan harga semasa petroleum, katanya di petik media. Mengulas mengenainya, Datuk Husam Musa mengingatkan Kerajaan Kelantan bahawa royalti petroleum adalah milik rakyat. Setiap kali terima, kerajaan negeri tak maklum kepada rakyat Kelantan. Membisu sahaja, lembu kenyang, katanya. Tikus jatuh ke genak beras, ujar Husam dalam satu hantaran di Facebook hari yang sama. Beliau mencadangkan kerajaan supaya mengatur program agar rakyat jelata dapat mengecapi hasil bumi Kelantan seperti hasrat bapa pejuang royalti Tuan Guru Datuk Aziz Nikmat. Jangan dibazirkan, jangan pemimpin guna untuk bermewah. Sedikit sama dikecapi, banyak sama dilapah, kata Husam. Secara tersirat, Husam menegur kepimpinan Kelantan yang didakwa meletakkan keutamaan yang salah dalam membelanjakan wang royalti berkenaan. Beliau mengingatkan wang royalti hendaklah dikongsi bersama rakyat miskin yang mengharap, fakir melarat, anak yatim, pelajar dan guru pondok, anak muda inovatif dan kreatif, armalah, warga emas, peniaga kecil dan juga para usahawan. Beliau menyarankan antara lain peluang niaga dan pembinaan generasi di era digital dan teknologi. Tiada lagi belanja duit royalti petroleum tanpa keterusan, tegas Husam. Cadangan Husam itu dikecam oleh Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan Muhammad Kamal Muhammad yang memetik kenyataan Pejabat Menteri Besar Kelantan 17 Januari 2021 bahawa kerajaan negeri sehingga kini masih lagi dalam proses rundingan dengan Kerajaan Persekutuan berkaitan pembayaran royalti petroleum daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kelantan. PAS menganggap dana tersebut ialah wang ihsan, bukan royalti minyak. Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan optimis terhadap rundingan yang masih berlangsung dan tidak timbul langsung cubaan pihak kerajaan untuk menyembunyikan pemberian wang ihsan tersebut memandangkan ianya jelas dimasukkan dalam belanjawan.
Justru pihak-pihak termasuk Husam yang cuba memanipulasi isu ini dengan telunjuk lurus ke linking berkait diharap tidak menggunakan isu royalti sebagai bahan sitikus membaiki labu. Sudahlah tidak membantu rundingan, merosakkan pula usaha sedang dilakukan untuk rakyat Kelantan, katanya dalam satu kenyataan 19 Januari lalu. Sementara itu, Ketua Pemuda Amanah Kelantan Hazmi Hassan menggesa kerajaan negeri memperincikan perbelanjaan menggunakan wang ihsan petroleum yang diterima daripada kerajaan pusat. Kemana dan apa butiran serta perincian penggunaan selepas wang tersebut diperuntukkan. Hutan semakin musnah, air kekal berona. Peluang pekerjaan terus merudum seperti dulu dan harga barang makin mencanak naik. Adakah pimpinan PAS Kelantan menganggap wang ihsan tersebut adalah aurat sehingga ianya perlu disembunyikan daripada pengetahuan rakyat? Apakah perancangan 400 juta ringgit yang baru disalurkan itu dan apa yang sudah jadi dengan 400 juta ringgit yang lalu? Soalnya, dalam satu kenyataan, justru beliau menyarankan kerajaan negeri agar mengumumkan segala perbelanjaan dan perancangan berkaitan hasil yang diterima. Katanya wang tersebut mestilah digunakan untuk menambah baik infrastruktur dan membantu golongan muda dan peniaga yang terkesan pasca Perintah Kawalan Pergerakan PKP. 800 juta ringgit itu juga adalah hasil perjuangan rakyat Kelantan dan tidak adil apabila kerajaan negeri dapat peruntukan tersebut tetapi suara dan pendapat rakyat yang bersama berjuang dalam hal ini diketepikan, tegas Hazmi. Untuk rekod, Kelantan menerima bantuan sekali beri atau one-off sebanyak 400 juta ringgit daripada Kerajaan Persekutuan 1 Januari 2020. Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob berkata surat khas mengenai bantuan berkenaan diterima daripada Perdana Menteri ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 17 Disember 2019 dan wang dimasukkan pada 25 Disember 2019. Tidak kira apa nama dana tersebut, sama ada one-off atau wang ihsan atau royalty, amount yang diberi kepada Kerajaan Kelantan oleh Kerajaan Persekutuan sejak itu berjumlah 800 juta ringgit. Wang itu adalah milik rakyat dan wajar dibelanjakan dengan penuh tanggungjawab untuk kebajikan rakyat. Justru persoalan yang dibangkitkan oleh Husam yang menuntut ketelusan adalah munasabah. Hakikatnya perjuangan untuk mendapatkan wang royalti turut diterajui oleh kumpulan yang diketuai pemimpin yang diumpamakan sebagai sitikus oleh Ketua Dewan Pemuda PAS Kelantan. Jasa mereka dikesampingkan oleh Kerajaan Kelantan hanya kerana perbezaan fikrah politik. Demikian apabila dendam dan kebencian menjadikan pemimpin pekak terhadap saranan yang baik dan buta terhadap derita rakyat marhain, lalu asyik melayan nafsu kuasa yang membawa mereka semakin jauh ke gaung kemungkaran. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan JPNK Abdul Khalim Abdul Samah berkata, imej kesan aktiviti pembalakan hutan dirakam drone yang tular bukan berdekatan habitat harimau atau perkampungan orang asli di Pos Bihai, Gua Musang. Saya nasihatkan orang ramai atau warganet supaya tidak memanipulasikan imej tersebut kerana lokasi pembalakan bukan berdekatan dengan habitat harimau atau lokasi serangan binatang buas itu. Jaraknya jauh antara 5 hingga 6 km dari lokasi serangan. Namun imej diambil menggunakan drone oleh pihak berkenaan menampakkan jaraknya berdekatan. Katanya seperti dipetik utusan online 17 Januari. Seorang lelaki orang asli di Gua Musang dilaporkan telah menjadi mangsa harimau berkenaan. Menurut Abdul Khalim, hasil semakan mendapati lokasi kejadian serangan harimau itu Pos Bihai merupakan kawasan penempatan orang asli yang berada di luar hutan simpanan kekal HSK Perias. Terdahulu, imej daripada drone milik Persatuan Aktivis Sahabat Alam Kuasa telah merakam kesan daripada aktiviti pembalakan hutan yang didakwa sebagai habitat harimau yang terletak berdekatan dengan perkampungan orang asli di Pos Bihai, Gua Musang. Bagaimanapun, kuasa membidas penafian. Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amar Abdullah dan JPNK kononnya aktiviti pembalakan tiada kaitan dengan kejadian serangan harimau yang berlaku baru-baru ini. Serangan harimau di Pos Bihai bukanlah sekali dan di satu tempat sahaja tetapi berkali-kali. Kejadian pertama berlaku di Kampung Badak pada bulan Julai 2021 apabila seorang lelaki cedera parah ketika sedang menoreh getah di kampungnya, jelas kuasa. Menurut NGO tersebut, terdapat beberapa serangan berlaku antara bulan November 2021 sehingga Januari 2022 dengan antaranya pertama 10 Disember 2021 kehadiran 3 ekor harimau yang berkeliaran di Kampung Remau sehingga orang ramai ataupun orang kampung termasuk
termasuk di Kampung Bayo dan Kampung Bujo terpaksa lari meninggalkan kampung mereka. Kedua, 14 Disember 2021, kehadiran harimau berdekatan Kampung Bujo sehingga menyerang orang asli sedang menaiki motosikal. Ketiga, 16 Disember 2021, serangan harimau berdekatan Kampung Bayo di Kongsi Balak. Pekerja balak dari Sabah diserang ketika sedang menanam ubi kayu. Beliau lari sehingga terjatuh dan patah kaki dikejarkan ke Hospital Kuala Krat. Keempat, 18 Disember 2021, kehadiran sekali lagi harimau ke Kampung Bayur. Kelima, 20 Disember 2021, jam 8 malam, harimau datang ke Kampung Tendrik atau kampung yang kami ambil drone berdekatan dengan sekolah sehingga anak-anak tidak berani keluar ke sekolah. Keenam, kejadian harimau menyerang orang asli sedang menumpang belakang Toyota Hilux. Dan ketujuh, 7 Januari 2022, harimau menyerang dan membunuh Encik Anek di Kampung Sau, Pos Bihai. Menurut kuasa, hasil daripada temu ramah dan kajian, terdapat satu kawasan luas yang telah dibalak dan orang asli mendakwa pembalakan ini dilakukan secara tebang habis untuk projek pembukaan ladang getah TLC. Kawasan terbabit didakwa telah dibalak semenjak setahun yang lalu. Hasil daripada tinjauan kami menggunakan drone, kawasan pembalakan ini lebih kurang 1 hingga 2 kilometer daripada Kampung Tendrik. Satu perkara, drone kami hanya boleh pergi kurang daripada 2 km sahaja. Jadi bagaimana kenyataan yang mengatakan gambar drone kami ini terletak 5 hingga 6 km dari kawasan kampung ini boleh ditimbulkan soal mereka. Kira-kira 500 meter ke 1 km jalan menuju ke Kampung Tendrik. Kuasa berkata terdapat kongsi balak dan papan tanda yang menunjukkan sedang berjalan lesen pembalakan tebang habis untuk pembukaan ladang getah TLC dengan keluasan 404 hektar. Ujar kuasa, apa yang mereka ingin bangkitkan ialah kampung lain juga diserang harimau. Kampung Tendrik, Bayo dan Remau terletak lebih kurang 1 hingga 2 km sahaja dari kawasan pembalakan terbabit. Kuasa juga mengingatkan bahawa radius pergerakan harimau ialah antara 50 hingga 100 km persegi atau lebih kurang radius 7 hingga 14 km. Justru hutan yang digondolkan masih lagi di dalam kawasan keliaran mereka. Pembalakan yang berlaku di Pos Bihai di dalam hutan simpan perias dikatakan oleh penduduk kampung adalah jenis pembalakan secara tebang habis. Maksudnya, hutan tersebut dibalak sehingga botak. Kemudiannya ditanam semula dengan pokok getah TLC, pokok satu jenis sahaja. Apabila hutan ditukar kepada ladang, binatang apa yang boleh tinggal di situ untuk mencari makan bidas mereka. Kuasa juga mempertikaikan bagaimana JPNK dan kerajaan negeri boleh meluluskan konsesi pembalakan sebegini di dalam kawasan hutan simpan yang masih kaya dengan biodiversitinya. Kami juga heran di dalam pelan atau peta pengkelasan hutan simpanan kekal negeri Kelantan. Kawasan terbabit bukanlah zon ladang TLC. Sebaliknya, ia hanyalah kawasan hutan pengeluaran yang hanya membenarkan pembalakan secara tebang memilih atau Selective Management System SMS sahaja. Respon kerajaan negeri dan JPNK terhadap isu ini amatlah mendukacitakan sehinggakan kebanyakan netizen sudah tidak mempercayai kenyataan pemimpin kerajaan negeri dan JPNK tegas kuasa. Pak Belang bersalah kerana merayau-rayau mencari makan, bukan pembalakan. Kegilaan apakah ini? Maka bersorak gembiralah Segara Macai dan Malaun yang menganggap bahawa kenyataan kedua Suruhanjaya Security SC merhubung akaun dagangan saham Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki telah membersihkan nama beliau. Ini termasuk Perdana Menteri Keluarga 69 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang meminta orang ramai menerima keputusan yang dibuat SC. Beliau berkata keputusan SC sebagai badan profesional boleh dijadikan panduan kepada semua. Hari ini pun SC buat kenyataan mengatakan tidak ada kes terhadap beliau. Kita terimalah keputusan SC. Jangan kita minta supaya dia disiasat. Apabila dia disiasat, keputusan dibuat, kita masih tak puas hati. Jangan kita fikir kita ikut kehendak kita. Kalau pembangkang rasa kita mesti ikut kehendak pembangkang, tak boleh. Dia kena terimalah keputusan dari badan profesional seperti SC. Jadi saya rasa kalau ada apa-apa nak tanya SC punya keputusan, boleh tanya SC sendiri, katanya. Seperti dipetik bernama. Selalu SC mengumumkan ia tidak dapat membuat penemuan konklusif bahawa Azam telah melanggar Seksyen 25/4 Akta Perindustrian Security Depository Pusat 1991 SIKDA. Sehari kemudian, SC berjaya menemukannya dan menamatkan inkuari terhadap Azam Baki bahawa tindakan beliau tidak melanggar Seksyen 25/4 SIKDA.
Ahli Parlimen Pakatan Harapan Puchong Gobin Singh Dio menyelar kenyataan Ismail Sabri yang meminta orang ramai menerima kenyataan SC itu bulat-bulat begitu sahaja. Kenyataan Perdana Menteri ini menunjukkan kegagalan menyeluruh kepimpinan di pihaknya dan kegagalan menyeluruh di pihak kerajaan untuk menangani masalah institusi yang memberi impak besar kepada negara kita. Perdana Menteri mesti menerima hakikat bahawa orang ramai mempunyai hak untuk menyoal terutamanya dalam kes-kes yang mana terdapat soalan terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak berkuasa. Dia tidak boleh meminta orang ramai untuk menerima keputusan semata-mata, ujar Gobin dalam kenyataannya. Beliau membangkitkan mengenai kenyataan pertama SC yang tidak memberi alasan bagi menjelaskan mengapa siasatan tidak dapat memutuskan bahawa Seksyen 25/4 telah dilanggar. Apabila pihak tersebut ditekan untuk memberikan jawapan, SC telah mengeluarkan kenyataan yang kedua, bidas Gobin. Sebelum ini, Azam menafikan dakwaan beberapa pihak bahawa dirinya mempunyai kepentingan dalam skandal pembelian saham yang dikaitkan dengannya. Saya telah menjelaskan kepada Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR bahawa akaun saham yang digunakan oleh adik saya untuk membuat urus niaga beliau dan saya tiada kepentingan atau mendapat faedah ke atas saham yang dibeli itu. Saham itu dibeli melalui pasaran terbuka oleh adik saya menggunakan pembiayaannya dan saham syarikat yang dibeli tiada kaitan dengan siasatan polis dan SPRM. Akhirnya, kesemua saham tersebut telah pun dipindahkan kepada akaun saham beliau, katanya dalam satu sidang media khas SPRM 5 Januari lalu. Namun nama adik beliau, Nasir Baki, tidak disebut langsung oleh SC dalam kenyataannya. Kami juga mencabar Ismail Sabri untuk menjelaskan perkara tersebut. Saya mahu Perdana Menteri menjelaskan perkara ini. Jika beliau tidak mampu, maka siapakah beliau untuk meminta orang ramai akan menerima sahaja keputusan yang sedemikian rupa? Soalnya, menurut beliau, Perdana Menteri juga harus melihat perkara 145 Perlembagaan Persekutuan dan menghormati hakikat bahawa peguam negara dan bukannya beliau atau SC yang harus memutuskan sama ada sebarang tindakan perlu diambil dalam kes ini. Seterusnya, beliau mengingatkan bahawa Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun yang seharusnya berbuat demikian. Kata Gobin, ini dilakukan selepas semua pihak berkuasa yang berkenaan sama ada polis, SC atau sesiapa sahaja yang berkaitan menyelesaikan siasatan mereka terhadap perkara tersebut dan memberikan hasil siasatan dan laporan mereka kepadanya. Ini adalah proses yang mesti dihormati. Malang sekali Perdana Menteri mengambil pendekatan sedemikian dalam menangani isu ini. Beliau sepatutnya melakukan sesuatu tetapi tidak mengambil peluang ini untuk menunjukkan komitmen kerajaan terhadap keterusan dan pembaharuan institusi, tegasnya. Nampak sangat Ismail Sabri memihak kepada Azam Baki. Sedangkan beliau sepatutnya berpendirian neutral dan bukan membuat keputusan mendahului peguam negara. Lebih-lebih lagi, laporan polis juga telah dibuat terhadap Azam Baki pada 7 Januari lalu. Antaranya berhubung Perkhidmatan Perkhidmatan Awam Bilangan 3 2002 serta sumber dana yang digunakan dalam pembelian saham berkenaan. Sementara itu, pagi tadi, seperti sudah dijangka, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Harun menolak usul pemilikan saham Azam Baki. Usul tersebut dikemukakan oleh Ahli Parlimen Pulai Datuk Seri Salahuddin Ayub kepada Azhar Rabu. Azhar menggunakan alasan bahawa agenda mesyuarat khas penggal keempat Parlimen ke-14 di Dewan Rakyat yang ditetapkan pada Khamis 20 Januari adalah berkaitan isu banjir. Katanya beliau tidak ada kuasa menentang atau menerima usul berkenaan kerana agenda mesyuarat ditetapkan Perdana Menteri. Sudah tentu Perdana Menteri juga tidak mahu usul tersebut kerana beliau baru saja membersihkan nama Azam Baki. Sewajarnya Perdana Menteri bertanggungjawab kepada rakyat untuk mencari kebenaran. Namun apa yang nampak kini hanya kecelaruan dan kekeliruan serta usaha untuk menyapu isu integriti ini ke bawah tikar. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom China dan layar portal jomchina.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.